Abdul Halim bin Abdullah dan saya nak share sikit sebelum saya bermula. Saya nak kongsikan sedikit. Tadi anda dah tengok video intro saya, betul-betul? Which is, saya nak kongsilah dengan korang. Dekat situ, dekat dalam video tu ada gambar waktu saya ke Guangzhou. Ada gambar waktu saya bercuti dekat pulau dengan kawan-kawan. Ada gambar waktu saya hadiri kelas-kelas bisnes. Saya hadiri personal coaching dengan saya punya mentor dan sebagainya. So, saya nak bagi tahu korang, semua benda tu saya dapat capai dengan perniagaan bisnes SIM card Tone Wow ni sahaja. Best ke best? Alright, so saya nak bagi tahukan korang yang sebenarnya kalau korang fokus betul-betul untuk korang buat bisnes Tone Wow ni, tak ada apa yang mustahil. Sebab dulu jujurlah saya kata sebelum waktu awal saya join bisnes Tone ni dulu kan, saya terfikir betul ke aku boleh dapat pendapatan 4 angka ni kan. Saya terfikir 4 angka je dulu. Betul ke boleh dapat 4 angka ni? Macam tak logik je. Tapi once saya start percaya pada bisnes, saya buat je, what happen is alhamdulillah sekarang pendapatan saya dah mencecah 5 angka sebulan. Alright, siapa dah ready untuk kita mulakan sesi kita pada hari ni? Cuba senyum sikit. Yang mana yang buka kamera tu cuba senyum sikit, saya nak tengok. Alright, korang senyum, saya rasa semangat lah sikit nak sharing dengan korang kan. Kalau korang tak senyum, masam je, saya rasa macam dia ni nak belajar ke tak? Rasa macam tak best nak share kan, okay? Alright, so izinkan saya untuk share kita punya slide pada hari ini. Dan saya akan kongsikan kepada anda hari ini, saya akan berkongsikan kepada anda berkenaan teknik closing superpower. Macam-macam korang akan belajar hari ini, tahu tak? Ini adalah antara perkara-perkara yang anda akan belajar pada hari ini. Which is yang pertama, kita nak berkenalan dulu. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul-betul? So malam ni kita nak bercinta, boleh? Okay. Dan yang kedua, saya akan share dengan korang macam mana cara teknik closing yang betul. Dia punya closing tu dia ada flow dia tuan-tuan dan puan. Bukannya kita just tembak je apa nak cakap. Dia ada flow dia, apa yang kita kena buat, benda apa yang kita kena buat dulu, benda apa kita kena buat kemudian dan sebagainya. Jelas ke jelas? Alright, dan yang ketiga, saya nak kongsikan kepada anda perkataan halal dan haram. Sewaktu anda buat closing, ada perkataan yang kita boleh guna, kita gunakan sebanyak mungkin. Dan ada perkataan yang kita tak boleh guna, kita elakkan untuk guna. Jelas ke jelas? Alright? Dan yang paling gila best is saya nak kongsikan kepada anda berkenaan offer powerful. Offer powerful ni macam mana? Macam mana kita nak bagi offer pada customer, membuatkan customer tu susah nak reject offer kita. Okay. So, siapa dah ready? Cuba korang raise hand sikit. Nak tengok. Tadi dah belajar kan macam mana nak raise hand. Cuba raise hand sikit. Amazing. Good. Wow. Lagi. Bagus. Okay. Hai, nama saya Abdul Halim bin Abdullah. Saya merupakan seorang pelajar sepenuh masa di Universiti Utara Malaysia dan saya merupakan seorang branch untuk Tone Wow Excel yang berpendapatan 5 angka sebulan. Alhamdulillah pendapatan saya dalam lingkungan 12,000 sebulan dan umur saya baru 21 tahun, 8 bulan, 9 hari sehingga ke hari ini. Kalau korang bijak, cubalah cari berapa tarikh lahir saya. Kan? Okay, so sebelum kita mulakan kepada teknik closing, saya nak sharing dulu dengan korang apa masalah yang saya hadapi. Especially saya ni dah buat bisnes, pelajar sepenuh masa pula tu kan. Saya ada tanggungjawab sebagai seorang pelajar, ada tanggungjawab sebagai seorang businessman untuk uruskan bisnes. Dan kekangan utama saya tuan-tuan dan puan adalah masa. Masa itu emas. Masa tu sangat bernilai. Siapa setuju? Masa tu bernilai sampaikan kita ada duit banyak mana sekalipun kita tak boleh nak beli masa. Even nak undurkan masa pun tak boleh. Betul-betul. Jadi, kekangan saya ialah berkenaan masa tuan-tuan dan puan. Jadi, ramai yang tanya saya sebelum ni, macam mana Lim kau urus masa? How? Kau ni nampak macam busy, macam mana kau boleh ada masa buat bisnes? Okay, so hari ni saya nak kongsikan kepada anda macam mana cara untuk saya uruskan masa dulu. Boleh ke boleh? So ramai ada masalah ni tuan-tuan dan puan. Bila you tak reti nak uruskan masa, you tak boleh nak uruskan diri you tak boleh nak uruskan bisnes you. Betul-betul? Okay, so first of all, kenapa kita kena uruskan masa? Sebab percayalah, kalau kita tak gunakan masa kita yang tak terurus tu untuk kita buat bisnes, apa yang akan jadi? Kita akan gunakan masa tu untuk kita habiskan untuk buat benda lain.
Tak kisahlah you busy macam mana sekalipun, you still akan ada masa. Cumanya sometimes kita tak perasan. Masa tu kita buang tengok Netflix lah, kita tidur lah, kita buat benda tak berfaedah dan sebagainya. Sedangkan masa tu kita boleh guna untuk buat benda-benda yang berfaedah. Betul-betul? Alright. So, ini adalah cara saya bahagi masa, which is saya bahagikan kepada 4 perkara. Yang pertama ialah sebelum tu, saya akan listkan apa perkara-perkara yang saya kena buat. Saya akan listkan satu persatu. Okay, hari ni aku nak kena buat apa. Sepanjang minggu tu, esok kena buat apa pula. Okay, lusa apa. Ada assignment tak nak kena hantar. Alright, hari ni apa aku punya planning nak buat apa-apa. Saya akan listkan semua perkara yang saya kena buat sepanjang minggu tu. Selepas saya listkan, saya buat apa? Kita akan bahagikan dia kepada 4 perkara ni. Yang pertama ialah penting, urgent dan penting. So benda yang saya rasa urgent and penting, saya akan letak dekat bahagian ini. Sebab apa? Sebab saya boleh fokuskan nanti. Contoh macam apa? Saya kena submit assignment esok. So penting tu, urgent pula tu. So saya letak kat bahagian ni. Atau apa lagi? Saya kena post iklan malam ni. Penting, urgent. So saya kena letakkan dekat sini. Macam tu. Jelas ke jelas? Alright. And then perkara yang kedua ialah urgent tapi tak penting. So saya dah listkan tadi kan. Saya letakkan pula dekat bahagian urgent dan tak penting ni perkara apa. Contoh macam saya kena pergi ke bank untuk buat current account. Benda tu kena urgent sebab dia bagi tempoh masa 7 hari. Tapi ada benda yang lagi penting yang saya kena buat. So saya letak dulu dekat urgent tapi tak penting. Kita boleh buat nanti. Yang ketiga ialah tak urgent tapi penting. Kita jadualkan semula bila kita nak buat. Okay, benda yang tak urgent tapi penting ni kita kena tahu. Okay, kita kena tahu bila kita nak buat. Okay, lepas kita dah buat benda urgent dan penting, baru kita buat perkara urgent tapi tak penting. Yang seterusnya baru kita buat perkara tak urgent tapi penting. Okay, dan yang keempat ialah tak penting dan tak urgent. Benda ni kalau you boleh elakkan untuk buat, you elakkan. Tapi kalau tak boleh nak elakkan juga, you cari masa lain, jadualkan untuk you buat benda ni. Kalau boleh, selepas you settlekan 3 perkara yang sebelumnya tadi. Urgent penting, urgent tak penting, tak urgent tapi penting, baru you buat tak penting plus tak urgent. Jelas tak setakat ni? Alright, ke saya terlalu laju? Okay, it's okay. Alright, so anda pun dah tahu macam mana saya uruskan masa saya, macam mana saya jadualkan saya punya masa untuk saya uruskan pembelajaran saya dan saya uruskan saya punya bisnes. So, dah pandai nak urus masa ni, so kita kena pandai juga buat closing. Ramai juga antara korang yang lead dah banyak masuk dah ni, prospek dah ramai dah WhatsApp, tapi nak closing seorang pun payah weh. Siapa pernah rasa pengalaman macam tu? Dah banyak dah ni WhatsApp masuk, tapi nak close tu, ya Allah, punyalah payah. Okay. Ke korang ada masalah lain? Lead tak masuk, close pun tak ada. Tu masalah serius tu. Tu korang kena belajar dalam sesi Academiton yang lain. Alright. Okay, so hari ni kita nak belajar berkenaan teknik closing superpower. Alright, macam mana flow closing yang betul. Okay, ada 4 cara closing yang kita boleh buat sebenarnya. Okay, which is yang pertama kita jumpa face to face. Okay, bila kita jumpa face to face ni, sometimes kita ada satu energy. Dia boleh nampak kita ekspresi muka, dia boleh nampak kita body language. So dari situ, dia punya percentage rate untuk closing tu lagi tinggi. Pernah tak korang tengok ejen-ejen tone yang buat offline tu, korang tengok setiap hari ada je orang daftar dengan dia. Kan? Sebab kan dia buat closing secara face to face. Okay? Dan yang kedua ialah call prospect. Okay, call ni ialah daripada yang pertama tadi jumpa face to face. Call ni tahap yang kedua. Tahap yang kedua ni ialah bila kita call prospect. Kenapa kena call? Sebab bila kita call prospect, prospect akan dengar kita punya voice. Dan voice kita tu ada intonasi dia. Betul ke betul? So bila ada intonasi tu, prospect boleh bayangkan kena ekspresi tu semangat ataupun tak. Tapi kalau kita call dengan cara yang tak semangat, tu memang susah lah tu nak close. Kita kena belajar cara intonasi dia, nak cakap macam mana dan sebagainya. It's okay. Benda tu kita akan belajar nanti. Malam ni kita fokus pada benda yang semua orang boleh buat. Yang ketiga ialah prospecting guna voice.
Ramai orang bila WhatsApp masuk dekat dia, okay, pernah kan WhatsApp masuk, dia pergi copy skrip, dia hantar dekat orang tu. Copy paste, copy paste, copy paste. Betul tak? Tapi the best thing is, tuan-tuan dan puan, ialah kita closing dia pakai voice. Sebab apa saya kata pakai voice, tuan-tuan dan puan? Sebab bila kita closing pakai voice ni, first, prospek akan jadi lebih yakin dengan kita. Yang kedua is, prospek akan dengar intonasi suara kita. Okay, let's say saya bagi korang satu benda lah kan, satu contoh. Saya nak ajak korang makan. Instead of saya tulis dekat WhatsApp, jom makan, titik. Terus saya send. Itu yang pertama. Yang kedua, saya voice kat korang, hello, jom makan. Saya cakap macam tu, intonasi macam tu. Hello, jom makan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya cakap dengan korang, hai Ali, jom makan. Mana satu yang korang rasa tertarik untuk makan sama? Cuba korang pilih. Dalam kepala otak lah, just fikir je, yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga. Yang pertama tu teks je, tak nampak apa-apa emosi pun. Betul-betul. Yang kedua tu is kita cakap tapi tak ada emotion, macam mendata je. Kan rasa macam tak best. Bayangkan saya share dengan korang hari ni, saya cakap cara yang kedua tu, mendata je. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya nak sharing berkenaan teknik closing. So, inilah kita punya point yang pertama, bla bla bla. Apa yang korang rasa? Rasa bosan tak bila dengar orang cakap macam tu? Bosan kan? So, yang ketiga is kita cakap dengan emosi. Dengan gaya yang penuh semangat. Percaya ke tak? Percaya, bila saya sharing dengan korang dengan energi saya yang tinggi, dengan penuh semangat, korang pun rasa semangat nak dengar. Betul-betul? Bayangkan saya sharing dengan energi saya yang lemah, lemau, cakap pun macam tak nak cakap je. Korang rasa, korang tidur ke tidur? Kan? Okay, so hari ni yang keempat ialah yang ramai orang gunalah, which is prospecting guna teks. Benda ni bukannya salah, boleh je buat, tapi saya lagi prefer teknik yang ketiga ni, which is prospecting guna voice, dan benda ni yang saya buat. Alright, jelas ke jelas? Okay, izinkan saya minum air jap. Boleh ke boleh? Alhamdulillah. Alright. Jom kita pergi kepada flow closing. Okay, tuan-tuan dan puan, ramai yang tanya saya macam mana teknik ataupun flow closing yang betul. Okay, siapa pernah buat macam ni dekat prospek dia? Prospek PM korang, hai, boleh saya tahu lebih lanjut berkenaan SIM card Tone Wow ni? Okay, lepas tu korang buat apa? Ramai yang saya tengok, dia buat apa tahu? Dia kata, hai, Assalamualaikum, nama saya Halim. Boleh saya tahu, tuan nama apa ya? Oh, tuan umur berapa? Oh, tuan tinggal dekat mana tuan? Oh, tuan suka makan apa? Nama kucing tuan apa? Nama anjing tuan apa? Tuan duduk dekat mana? Katil tuan jenama apa? Semua dia tanya. Siapa pernah rasa macam tu? Tuan-tuan dan puan-puan, bila customer ni, dia PM kita, dia nak tahu tentang produk kita, kita janganlah buat sesi ice breaking dengan dia. Dia nak tahu benda yang dia nak tahu. Okay, kalau boleh straight to the point. Tapi ada cara dia macam mana. Janganlah korang pergi tanya macam-macam soalan yang tak ada kena-mengena dengan dia. Okay, benda tu mungkin teknik yang 5 tahun lepas kita berkenalan dulu kan. Tapi sekarang ni semua benda orang nak cepat. Even though kita pun sometimes kita nak makan cepat pun kita pergi order McD, KFC, Pizza Hut. Betul-betul. Sebab kita nak cepat. Okay, sama juga dengan prospek. Dia orang nak jawapan cepat. Korang nak reply WhatsApp tu pun pastikan korang reply dengan cepat. Kalau korang reply lambat, prospek tu daripada tengah rasa seronok nak dapatkan SIM card ni, tiba-tiba korang lambat reply, tak pasal-pasal ejen SIM card lain dah promokan dekat dia dah SIM card tu. Tak kepengang bila you punya prospek diambil orang lain sedangkan you dah sungguh-sungguh buat marketing tapi ejen lain yang dapat prospek you. Bengang ke bengang? So pastikan reply dengan cepat and jangan banyak tanya soalan. Okay, tanya soalan yang betul, yang sepatutnya. Alright, soalan apa yang betul? Okay, soalan yang penting. Saya bagi tahu korang, soalan yang penting korang perlu tanya is, mungkin korang boleh tanya berkenaan nama. Nama ni penting. Kalau boleh dalam prospecting tu korang sebut nama dia banyak kali. Okay, waktu korang nak closing tu sebut nama dia banyak kali.
Alright, contoh korang selalu kata, baik tuan, SIM card Tuan Wow ni untuk pengenalan tuan, SIM card Tuan Wow ni data dia RM89 unlimited call, contoh. Okay, so korang boleh ubah, baik Tuan Hakim, contoh nama dia Hakim. Baik Tuan Hakim, SIM card Tuan Wow ni untuk pengenalan Tuan Hakim, dia punya data RM89 plus unlimited call, RM50 je sebulan Tuan Hakim. Banyak akan sebut nama dia, alright? Kita tanya dia soalan yang betul. Yang pertama ialah berkenaan nama. Yang kedua mungkin kita boleh tanya dia apa masalah yang dia hadapi dengan SIM card dia. Okay, jujur saya kata, saya dah kurang gunakan skrip untuk saya buat closing. Sebab setiap customer yang PM ataupun setiap ayat iklan yang saya post, dia berkenaan perkara yang berbeza. Sometimes kita post iklan berkenaan RM89 unlimited call. Sometimes kita post iklan berkenaan agent. So, kita kena tahu dulu iklan mana customer tu datang daripada iklan yang mana. Let's say customer tu datang daripada iklan untuk data RM89 unlimited call. Okay, so kita kena sharing dengan dia. Okay, kita kena tahu dulu masalah dia apa. Okay, kita tanya dia. Contoh dia PM. Assalamualaikum tuan, PM SIM card Tuan Wow. Okay, hai, Assalamualaikum tuan, nama saya Halim, boleh saya tahu nama tuan? Okay, let's say dia kata nama dia Tuan Hakim. Right. Okay, baik Tuan Hakim. Sekarang Tuan Hakim pakai SIM card apa and boleh saya tahu apa masalah yang Tuan Hakim hadapi sekarang ni? Dua benda tu yang kita tanya dia. Okay, jangan banyak-banyak. Dua benda tu pun dah cukup dah. Kita tanya dia supaya apa? Supaya kita tahu apa masalah dia dan kita tahu nama dia. Nama dia kita nak sebut banyak kali. Ingat tak tadi? Dan masalah ni kita nak bantu selesaikan. Kalau you pergi bagi dia solution yang tak ada kena-mengena dengan masalah dia, dia akan bosan dengan you. Dia akan rasa you ni tak faham dia. And dia pergi dekat seller lain. Padan muka. Okay? So kita kena tahu masalah dia. Okay? So, bila kita dah kenali masalah dia, barulah kita boleh share dengan dia apa solusi yang terbaik, apa penyelesaian yang terbaik untuk dia. Let's say dia bagi tahu kita masalah dia, saya punya internet ni, saya pakai SIM card EU ni, internet slow lah tuan. Itulah dah berbulan-bulan dah macam ni, bengang je saya. Okay, so kita dah tahu masalah dia sebenarnya internet dia slow. So kita bagi penyelesaian untuk dia lajukan data dengan menggunakan SIM card Tuan Wow. Dari situlah kita bagi dia testimoni yang ada kaitan dengan kelajuan data. Faham ke faham? Ni masalah dia internet slow, kau pergi dia bagi dia testimoni orang buat income ribu-ribu tiap-tiap bulan. Salah tuan-tuan. Okay? You kena bagi testimoni yang ada kaitan dengan masalah dia. Okay, ataupun dia kata data internet dia tak cukup. Okay, you bagilah testimoni orang yang tunjuk data internet carry forward, berlambat-lambat data dan sebagainya. Jelas ke jelas? So, ini kesilapan ramai orang sebenarnya. Dia bagi testimoni yang tak ada kena-mengena dengan prospek dia, menyebabkan prospek dia rasa you ni tak faham dia. That's why dia pergi dekat seller lain. Jelas ke jelas? Alright. And then yang keempat ialah offer powerful. Kita bagi tawaran offer yang sukar untuk prospek tolak. Macam mana tu? Sekejap lagi kita akan belajar macam mana kita nak buat offer yang susah untuk ditolak ni. Boleh ke boleh? Alright. Tips penting. Benda ni please take note sebab benda ni yang korang ramai orang terlepas pandang. Okay, yang pertama, bila kita buat closing, pastikan kita sebut nama prospek ketika buat closing. Okay, kalau kita boleh sebut banyak kali, sebut banyak kali. Alright, kalau kita tak tahu nama dia, it's okay, tak apa. Kita tanya dia. Alright, tapi kalau kita tahu nama dia, sebut je terus banyak kali. Sometimes WhatsApp, dekat WhatsApp orang tu dia ada tulis nama dia siapa, betul tak? So dari situ kita boleh tahu. So tak perlu dah nak tanya nama ke semua kan. Okay, so kita dah boleh tahu dah nama dia. Kita terus panggil dia. Rasa-rasa bayangkan bila you WhatsApp someone, you WhatsApp seorang seller tu, okay, and then you tanya, hai Assalamualaikum sis, boleh saya tahu produk ni berapa harga ya? Tiba-tiba sis tu jawab, hai Halim, okay baik Tuan Halim, produk ni harga dia bla bla bla. Korang rasa teruja tak bila mana tiba-tiba seller yang korang pun tak kenal, tiba-tiba dia boleh tahu nama korang? Kalau saya rasa teruja babe. Wow, dia tahu nama aku. Dululah saya pernah terkena benda tu. Waktu tu saya WhatsApp lah seorang seller ni kan. Saya nak tanya dia tentang produk dia. Lepas tu tiba-tiba dia kata,
baik Halim, untuk produk ni Halim sesuai pakai yang ni. Dia cerita. Dia banyak sebut nama saya tau. Saya pun jadi curious, mana dia tahu nama aku ni? Lepas saya tanya dia, sebelum ni kita pernah kenal ke? Saya tanya dia. Tapi rupanya dia tahu nama saya daripada saya punya WhatsApp tu. Nama dekat WhatsApp tu. That's why dia tahu saya punya nama. Okay? So, yang kedua ialah akhirkan setiap ayat dengan soalan. Soalan yang macam mana? Soalan yang bagi win dekat kita. Contoh, okay, saya beritahu, prospek tanya, SIM card ni harga berapa ya? SIM card ni harga RM12.50. Salah jawapan tu. Sebab apa? You tak akhirkan jawapan you dengan soalan. Okay? That's why ramai orang yang dapat prospek yang blue tick. Sebab bila prospek tanya soalan, you terangkan, you tak akhirkan penerangan you dengan soalan. That's why prospek blue tick you. Dia pun tak tahu nak reply you apa. Faham ke faham? So, macam mana soalan yang you kena bagi dekat dia? Okay. Ni soalan yang salah. Saya tunjuk yang salah dulu, baru saya tunjuk yang betul. Okay, soalan yang salah. Baik Tuan Hakim, SIM card ni harga RM12.50. Tuan berminat ya nak dapatkan? Nampak tak? Apa yang tak kena dengan soalan tu? Soalan tu prospek boleh jawab berminat dan dia boleh jawab tak berminat. Okay? So kita punya chance tu macam 50-50. Jelas ke jelas? Tapi what if kalau you ubah soalan tu? Okay? Baik Tuan Hakim, SIM card ni harga dia RM12.50. Tuan nak satu ke dua ya? Nampak tak? Kalau dia pilih satu pun kita menang, kita dapat dia as customer. Kalau dia pilih dua pun kita menang juga, kita dapat dia as customer. Dia tak ada pilihan jawapan tidak. Faham ke faham? Ada apa yang kita tanya? Baik Tuan, SIM card ni RM12.50. Tuan nak buat pembayaran petang ni ke malam ni ya? Nampak tak? Kita bantu dia bagi pilihan jawapan sekali. Siapa yang dapat sesuatu malam ni? Siapa yang rasa, oh lepas ni aku nak buat lah benda ni. Okay? Siapa yang rasa macam tu? Cuba raise hand sikit. Okay. So, seterusnya ialah elakkan paksa prospek beli. Tuan-tuan, tolong elakkan buat prospek rasa terpaksa. Kita tak suka dipaksa tuan-tuan perempuan. Kadang-kadang bila kita kena paksa oleh cikgu untuk buat kerja sekolah pun kita tak suka. Apatah lagi kita ni seller, kita paksa customer untuk beli produk kita. No, janganlah paksa dia. Dia pun manusia, dia pun ada hati dan perasaan. Dia tak suka dipaksa. Okay, so please jangan paksa prospek untuk membeli. Okay, jangan nampak macam you ni terdesak sangat nakkan customer. Okay, and yang terakhirlah bagi offer powerful. Sekejap lagi saya akan share dengan anda semua macam mana cara untuk kita bagi offer yang powerful ni. Boleh ke boleh? Alright, let's go untuk perkataan haram dan halal semasa kita buat closing. Okay, ada perkataan yang kita boleh sebut banyak kali. Ada perkataan yang kita tak boleh sebut langsung. Okay, so kita mulakan dengan perkataan yang kita tak boleh sebut. Okay. Alright. Dekat sini, saya dah senaraikan kepada anda beberapa perkataan yang anda perlu elakkan untuk guna. Okay, yang pertama ialah perkataan jangan. Okay, perkataan jangan tu korang boleh tukar kepada perkataan elakkan. Okay, nampak tak? Dekat saya punya PowerPoint ni pun saya tulis. Saya tak tulis jangan guna perkataan di bawah. Saya guna elakkan guna perkataan di bawah. Kenapa elakkan guna perkataan jangan? Okay, let's say saya kata pada anda, please tolong jangan bayangkan gajah berwarna pink. Tolonglah jangan bayangkan gajah warna pink. Saya merayu sangat-sangat, tolong jangan bayangkan gajah berwarna pink sekarang. Please tolong jangan bayangkan gajah berwarna pink. Apa yang korang rasa? Siapa yang saya dah kata jangan, dia still bayangkan juga, kepala otak dia terbayangkan juga gajah warna pink tu? Cuba raise hand sikit. Kan? So, bila kita guna perkataan jangan, lagi kita jangankan dia, lagi dia nak buat. Betul-betul? Banyak kali kot saya kata jangan, tapi lagi saya kata jangan, lagilah korang bayangkan. Betul-betul? So, ubah perkataan jangan kepada perkataan elakkan. Jelas ke jelas? Right? Yang kedua ialah gunakan perkataan past tense. Elakkan guna perkataan akan. Okay? Kenapa elakkan guna perkataan akan? Sebab prospek akan rasa 50-50.
dia tak rasa dia dah memiliki benda tu. Tapi bila kita gunakan perkataan yang membuatkan dia rasa dia dah ada benda tu, dia akan rasa macam wow gitu. Okay, let's say saya bagi contoh. Okay, ni contoh yang salah. Alright. Baik, tuan-tuan dan puan, kalau tuan dapatkan SIM card Tone Wow ni sekarang, tuan akan dapat data 80 ringgit unlimited call, RM50 sebulan, dan tuan akan dapat juga khairat kematian bernilai RM2,000 secara percuma, dan tuan akan dapat juga point voucher secara percuma setiap kali tuan top up. Nampak tak? Bila kita guna akan tu, dia macam prospek tu boleh jadi dia beli, boleh jadi dia macam tak beli, sebab akan tak jadi lagi. Anything can happen in the future, betul tak? Tapi bayangkan kita bagi tahu dia, kita buang perkataan akan tu, kita langsung tak letak akan, buatkan rasa macam dia dah dapat. Okay, contoh macam mana? Baik tuan dapatkan SIM card Tone Wow ni, apa yang tuan dapat is, tuan dapat percuma khairat kematian RM2,000. Tuan dapat juga percuma point voucher setiap kali tuan top up. Tuan boleh beli barang di pasaraya di 1,800 pasaraya di seluruh Malaysia gunakan point je tuan. Dan tuan dapat juga data plan viral RM89 unlimited call RM50 sebulan. Banyak ke banyak yang tuan dapat? Kita tak guna perkataan akan tu tau. Elakkan guna perkataan akan. Walaupun benda tu agak sukar, tapi elakkan juga. Saya pun masih dalam praktis lagi untuk elakkan guna perkataan-perkataan ni. Sebab perkataan-perkataan ni lah yang kita selalu guna. Betul-betul. So bila kita dah selalu guna, kita nak cuba elak untuk guna rasa susah. Tapi benda ni untuk kebaikan kita, betul? Bila kita buat benda yang betul, insyaAllah kita akan dapat result yang padu. Okay, so yang ketiga ialah elakkan guna perkataan murah. Okay, bila kita kata murah ni kan tuan-tuan, actually benda ni untuk jangka masa panjang lah kan. Okay, bila kita bagi tahu harga SIM card kita murah ataupun kita bagi tahu harga data kita murah, apa yang akan jadi is customer akan setkan murah tu pada harga tersebut. Faham tak? Let's say satu hari nanti harga SIM card akan naik lagi contoh, ataupun harga data akan naik lagi sebabkan ekonomi dan sekarangnya dan ekonomi dan sebagainya. So customer dah setkan harga tu ialah murah. Okay, contoh kita kata sebelum ni harga RM10 ni murah, tapi bila naik harga takkan kita nak sebut murah lagi. Faham tak maksud saya? Okay, so elakkan perkataan yang murah, kita gunakan perkataan yang lebih positif. Kalau anda pun orang panggil anda murah, apa anda rasa? Tak best kan? So kita gunakan perkataan, contoh perkataan lebih penjimatan, tawaran lumayan, harga yang lebih rendah. Contoh macam tu. Okay, let's say saya bagi contoh situasi, tuan-tuan dan puan, untuk pengenalan tuan-tuan dan puan, bila tuan pakai SIM card Tone Wow ni, tuan dapat lebih penjimatan dari segi data dan internet. Dengan RM50 sebulan, tuan akan dapat 89 GB data plus unlimited call ke semua rangkaian. Dan tuan dapat percuma khairat kematian bernilai RM2,000. Jelas ke jelas? Nampak tak? Bila saya akhiri soalan saya pun, saya akhiri dengan jelas ke jelas? Saya tak akhiri dengan jelas ke tak? Kan? Nampak tak dekat situ? Alright. So, yang seterusnya ialah perkataan mahal. Okay, perkataan mahal. Kalau boleh, korang elakkan guna perkataan mahal. Sebab sometimes, customer ni, dia rasa fobia dengan perkataan mahal. Okay, dia rasa fobia. So, korang tukar kepada perkataan harga yang berpatutan. Contoh, macam saya pernah alami, customer ni dia guna data banyak. So, kita nak recommendkan dia data TDS 120. Okay, kita rasa yang data TS 120 tu mahal. Okay, tapi kita janganlah beritahu ni kesilapan saya dulu saya kata baik untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, based on apa yang saya nampak tuan punya masalah sekarang ni, saya cadangkan tuan ambil data RM120 TDS 120 ni sebab tuan akan dapat 156 GB data, unlimited call dan bla 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 bla. Cumanya data ni mahal sikit lah, tapi dia berbaloi untuk tuan. Okay, nampak tak saya guna kata mahal tu? Elok-elok prospek tu tak fikir mahal. Bila you kata je mahal, dia terus terfikir, alah mahal lah.
Okay, so elakkan perkataan mahal tu. Tukar kepada perkataan harga yang berpatutan. Kita ada data based on penggunaan tuan yang saya tengok sekarang ni. Kita ada plan data dengan harga yang berpatutan. Hanya RM120 saja tuan sebulan. Tuan akan dapat 156GB data plus unlimited call ke semua rangkaian. So, boleh kita proceed sekarang ke ataupun tuan nak buat payment esok ya? Contoh macam tu. Okay? Seterusnya, perkataan-perkataan yang korang kena banyakkan guna. Okey tak? Ke saya terlalu laju ni? Alright, saya harap saya dapat momentum yang okey untuk korang follow. Saya cuba untuk fahamkan korang setiap poin yang saya sampaikan. Boleh ke balik? Okey. So, banyakkan guna perkataan di bawah. Ada 3 perkataan yang korang kena banyakkan guna. Yang pertama ialah perkataan dan. Perkataan dan ni kalau boleh korang guna bila korang nak explain berkenaan kelebihan dan korang explain berkenaan apa produk yang dia akan dapat lagi. Contoh, saya bagi contoh. Baik, tuan-tuan dan puan, instead of korang guna perkataan, korang letak koma, korang ubah koma tu pada dan. Okay, contoh, tuan-tuan dan puan, bila tuan pakai SIM card ni, tuan dapat percuma hairat kematian bernilai RM2,000 dan tuan dapat juga percuma point voucher setiap kali tuan top up dan tuan dapat juga data plan viral RM50 dapat 89GB data unlimited call ke semua rangkaian dan tuan dapat juga group support daripada kami untuk kami bimbing dan guide tuan mulakan bisnes tuan wow ni. Jelas ke jelas? Nampak tak? Kita guna perkataan dan tu supaya apa? Supaya prospek rasa macam banyak benda yang dia dapat. Kalau kita letak koma tu okey tapi it's better untuk you tukar koma tu kepada dan. Jelas ke jelas? Okey, supaya dia rasa banyaknya benda yang aku dapat ni. Okey. Let's say you nak bagi dari segi produk pula. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan, kalau you buat payment sekarang juga, apa yang kita akan bagi is kita bagi you SIM card Tuan Wow 1 dan you akan dapat juga, tengok guna perkataan akan. Elakkan guna perkataan akan. Lagi sekali. Okay. Baik. Kalau tuan buat payment sekarang, tuan dapat SIM card Tuan Wow 1 dan tuan dapat buku pocket book 1 dan tuan dapat juga 1 business card yang saya akan bagi pada tuan dan tuan dapat juga flyers yang kita akan bagi. Akan tu elakkan. Alright, saya pun masih praktis lagi. Okay, so yang seterusnya ialah perkataan sebab. Banyakkan guna perkataan sebab ni. Perkataan sebab ni kita guna selalunya bila kita nak minta benda personal dekat dia. Okay, ataupun benda private dekat dia. Contoh IC diorang. Siapa dekat sini pernah alami masalah bila mana minta IC customer tak nak bagi sebabkan dia takut nak bagi. Siapa pernah alami benda tu? Okay. So, apa yang korang kena buat? Korang gunalah perkataan sebab ni. Korang rationalkan dia. Okay. Macam mana nak guna? Baik tuan, boleh tak saya nak dapatkan IC tuan untuk pendaftaran sebab ini adalah syarat daripada SKMM. Setiap pendaftaran SIM card memerlukan IC pengguna. Jelas ke jelas? Okay, ramai yang sangkut sebenarnya. Even downline saya pun ramai yang sangkut lagi dari segi nak dapatkan IC pengguna ni. Tapi bila you tahu apa perkataan yang you kena guna, apa perkataan yang you tak boleh guna, so sekarang you akan jadi lagi mudah untuk you close dia, untuk you dapatkan IC dia dan sebagainya. Jelas ke jelas? Alright. Seterusnya ialah perkataan tapi. Perkataan tapi ni tuan-tuan is kita selalu guna bila mana kita nak jawab persoalan negatif prospek. Contoh, prospek tanya, ish, ataupun prospek cakap dengan kita, ish, you punya data plan ni mahal lah, sampai RM50 sebulan. Saya RM50 sebulan dapat unlimited data. Contoh, prospek kata macam tu kan. Okay, so kita bagi tahulah di balik. Baik tuan, yes, kita punya harga untuk data plan ni RM50 sebulan, dapat 89GB data unlimited call, tapi tuan kena tahu yang plan unlimited yang tuan pakai tu dia ada dia punya FUP, which is kalau tuan capai 50GB penggunaan dia akan jadi slow. Okay, that's why sometimes bila tuan langgan internet, tuan guna internet, okay, selepas tuan guna 50GB, automatic tuan punya data tu akan jadi slow. Tapi
kita punya SIM card ni tak ada speed cap macam tu tuan-tuan dan puan. Dengan RM50, RM89 data tu, tuan boleh gunakan data tuan se-enjoy mungkin. Contoh macam tu. Nampak tak perkataan tapi tu? Okay. Bila kita nak handle rejection, kita setuju dulu dengan dia. Okay. And then baru kita tapikan dia. Faham tak maksud saya? Okay. Contoh dia kata, kenapa you punya data plan ni dia bagi 2 GB setiap hari? Macam kenapa dia tak bagi terus 64 GB tu? Okay. Contoh macam tu kan. Okay. Baik tuan, yes saya setuju dengan tuan. Memang data plan kami ni hanya bagi 2 GB setiap hari. Tapi kenapa dia tak bagi 64 GB tu serbuk? Sebab, nampak tak? Ada tapi ada sebab. Sebab bila tuan guna internet, seperti mana yang kita tahu, most of aplikasi yang tuan guna adalah aplikasi social and video. Bayangkan, tak sampai sebulan, kalau tuan guna data ni dah habis, apa yang akan jadi? Tuan terpaksa beli data lagi tuan. Tapi, bila mana dia bagi 2 GB je setiap hari selama 32 hari, at least pada hari ke-32 ni, tuan still ada lagi data untuk tuan guna untuk aplikasi penting tuan ni, which is macam WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram dan sebagainya. Betul-betul? Setuju tak saya kata aplikasi ni penting untuk tuan? Bayangkan sehari tuan tak boleh nak guna aplikasi ni, apa yang jadi pada tuan? Nampak tak? Nampak tak cara closing saya tu? Okay? So saya banyak akan guna perkataan tapi, sebab dan sebagainya. Alright? Okay. So sekarang tibalah masanya untuk saya sharing dengan korang macam mana nak buat offer yang powerful. Offer yang powerful ni membuatkan customer susah nak reject kita. Okay. Tapi sebelum tu saya nak minum air dulu. Boleh ke boleh? Alright. Saya minum air kosong je. Alhamdulillah. Alright. So siapa dah ready untuk kita belajar cara nak bagi offer powerful dekat customer ni? Cuba raise hand sikit. Saya nak tengok. Okay, amazing, good. Ke korang dah tidur ni? Macam tak ramai je malam ni kan? Ramai yang dah tidur ke? Ataupun pura-pura tidur? Susah tu. Waktu saya kelas online, ramailah. Antaranya yang waktu awal dululah termasuk saya, which is kita join Zoom ni. Kita join Zoom untuk belajar. Tapi lepas dah join kita tidur. Sebab kita just nak ambil attendance je. Tapi jangan buat macam tu. Alhamdulillah. Jangan buat macam tu. Awal-awal dululah. Dan sekarang kadang-kadang. Okay, gurau-gurau. Alright. So, let's go untuk offer powerful. Alright, yang raise hand tu dah boleh lower your hand. Boleh turun tangan korang. Okay. Lenguh babe kalau you angkat tangan lama-lama. Kan? Okay. Turun tangan, relax, tarik nafas. Lepaskan. Alright. Let's go. Untuk teknik offer powerful. Tada! Alright. So, ada beberapa perkara macam ni nak bagi offer pada prospek, tapi saya nak sharing dulu dengan korang berkenaan beberapa perkara ni. Okay, pertama, saya cadangkan untuk korang buat package. Kenapa you kena buat package? Okay, supaya customer ni dia tak minta tawar-menawar dengan you. Okay, supaya dia tak buat tawar-menawar. Ni bukan pasar babe nak buat tawar-menawar. Okay, bayangkan you letak harga RM12.5. Lepas customer member you kata, weh, SIM card ni kau tak boleh bagi murah sikit ke? Bagilah harga RM5 ke? Please, aku nak bagi SIM card ni. Kan, contoh macam tu. Tapi, bila dia nampak ada package, ada tanda harga, so peratusan ataupun rate untuk dia buat tawar-menawar tu akan jadi sangat kurang. Sama juga bila mana kalau korang nampak kawan korang jual sesuatu. Okay, contohlah dia jual makanan. Dia jual makanan harga RM30. Okay, makanan tu dia buat sendiri. Okay, dia buat sendiri. So, dia katalah, weh RM30 ni bagilah diskaun sikit harga member-member. So, secara tak langsung dia rasa kesian, dia pun turunkan harga jadi RM25, RM20 dan sebagainya kan. Tapi bila you buat package, dia akan nampak, contoh, saya nak beli, dia nak beli produk tersebut,
Dia kata, weh kau punya ni berapa harga dia? Pam, kita bagi dia package. Weh kau punya SIM card ni berapa harga dia? Pam, kita bagi dia package. Okay, ni adalah package harga SIM card. Kalau kau ambil satu dapat ni. Ambil dua harga ni, ambil tiga harga ni. Ni package dia. Okay, so macam yang saya tunjuk dekat skrin sekarang ni ialah package yang saya tawarkan kepada orang untuk join saya sebagai agent SIM card Tuan Wang. Nampak tak? Nampak tak? Bila kita buat package ni, bukan saja kita nak elakkan orang untuk turunkan harga untuk tawar-menawar, tapi kita boleh siap up harga lagi. Sebab ni package yang kita nak bagi. Kita bukan jual a la carte. Kita bukan jual a la carte. Kalau korang pergi KFC, McD pun, dia orang akan jual secara package. Okay. So, tengok saya dah lupa dah apa nak cakap tadi. Okay, so bila you buat package secara automatik, bukan sahaja you boleh elakkan orang daripada tawar-menawar turunkan harga, tapi at the same time you boleh jual lebih produk untuk satu jualan, dan you pun boleh naikkan juga harga untuk jualan. Okay, macam mana saya kata? Okay, let's say macam ni. Kalau korang boleh nampak dekat saya punya gambar dekat skrin sekarang ni, okay, which is saya tunjuk guys tu, general RM30, silver RM60, gold RM70. Okay, ada benda yang dia akan dapat untuk setiap package tu. Sekejap lagi saya akan terangkan dekat korang. Boleh ke boleh? Saya habiskan dulu point saya ni. Boleh? Alright. So, yang kedua ialah potong harga. Alhamdulillah. Okay, point yang kedua ialah potong harga. Berikan satu nilai RM dan potong harga tersebut. Nilai tu macam korang tengok dekat saya punya package tu, untuk general 99. Bagi satu nilai, okay, and then kita potong harga tu 99. Saya potong dia, saya letak RM30. So customer akan nampak yang harga sebenar dia 99, tapi ni ada promosi ni, dapat RM30 je. Kan? Okay, dan benda ni lah yang banyak shopping kompleks buat. So shopping kompleks yang besar tu pun buat, takkan you yang ni tak buat. Faham tak saya? Kan? So kita teruskan, lepas kita dah potong harga, kita bagi tempoh masa. Tempoh masa ni macam mana? Kita bagi tahu dia, offer ni terhad sampai berapa hari bulan, ataupun terhad sampai pukul berapa dan sebagainya. Pernah tak korang buat closing, korang kata, baik tuan, kalau tuan buat pembayaran sebelum jam 4 petang ni, kita akan bagi free gift ni pada tuan. Okay, contoh macam tu. Ataupun kalau tuan buat pembayaran sebelum jam 4 petang, tuan akan dapat dengan harga promosi RM30 sahaja. Contoh macam tu. Jelas ke jelas? Okay. Yang seterusnya, terhad. Seperti mana yang saya tunjukkan dekat sini, saya letak kat sini. Terhad 30 orang terawal. Kan, terhad untuk 30 orang yang terawal. So dia akan rasa macam, offer ni untuk 30 orang je, kalau aku lambat rugi aku tak dapat offer ni. Jelas ke jelas? Okay, so dia akan membuatkan customer tu nak dapatkan dengan pantas. Bila kita buat closing, ingat tuan-tuan dan puan, kita tak nak customer fikir panjang. Kita nak buat dia membeli terus. Okay, walaupun tak adalah kita boleh capai 100%, at least boleh tingkatkan rate untuk dia membeli terus tu. Okay, dan yang mana yang tak beli tu, kita akan follow up dia. Follow up tu saya tak akan ajar malam ni lah. Kalau korang nak join, kalau saya buat kelas lah berkenaan follow up, korang boleh join Telegram saya. Kalau ada kelas berkenaan follow up, saya akan sharing dengan korang dalam group Telegram tu. Okay, so berbalik kepada topik kita, teknik offer powerful. Okay, so yang seterusnya lah tawaran gila. Berikan satu benda atau offer yang membuatkan prospek rasa wow dan susah nak tolak korang punya offer. Contoh dia money back guarantee. Ataupun contoh lagi, saya akan beritahu contoh yang saya buat untuk prospek saya kejap lagi. Okay, dan money back guarantee ialah berikan tawaran pulangan wang. Dan pastikan ada terma dan syarat, tuan-tuan dan puan. Ramai orang yang bagi polisi pulangan wang ni, contoh dia kata kalau you dah join tapi you tak dapat apa-apa hasil, kita pulangkan 100% you punya money tanpa banyak soal. Contoh macam tu kan. Tapi bila customer tu minta balik duit, kita pergi salahkan dia. Dah you tak post iklan, dah you tak buat ni, buat tu, buat ni, tak buat marketing, tak buat closing, macam mana nak dapat hasil? Mana boleh pulangkan wang macam tu? Padahal kita sendiri offer dia pulangan wang tanpa banyak soal, ni you nak persoalkan dia pula.
So pastikan ada terma dan syarat. Contoh macam terma dan syarat yang saya bagi tahu dia, kalau you dah follow kita, you dah join dan buat semua step yang kita ajar selama 3 bulan. Nampak tak? Selama 3 bulan. So at least dia akan guna SIM card tu selama 3 bulan. Faham tak? Selama 3 bulan. Kalau you dah follow dan buat semua step yang kita ajar selama 3 bulan tapi tak dapat apa-apa hasil, means tak dapat seorang pun downline, it's okay. Kita pulangkan duit you 100%. Okay? So, bayangkan kenapa saya letak terma dan syarat tu, tuan-tuan dan puan. Yang pertama is saya nak dia guna SIM card tu at least 3 bulan. So, bayangkan dia top up RM50 sebulan, saya dapat 10%. Kalau branch dapatlah 15% kan. So, dia top up RM50, saya dapat dalam RM7.50. Dia guna selama 3 bulan, saya dapatlah dalam RM22.50. So, komisen RM22.50 tu lepas tak nak pulangkan balik RM12.5 dia? Lepas kan? Okay. Dan selain daripada tu, kenapa saya beritahu kena buat semua step yang saya ajar selama 3 bulan. So dekat situ kita boleh persoalkan dia. Betul ke you dah buat semua step yang kita ajar ni selama 3 bulan? Betul ke you dah buat semua? Betul ke you dah buat setiap hari selama 3 bulan? Dan mostly orang yang minta balik modal ni dia tak buat pun benda yang kita ajar dan dia tak buat konsisten pun selama 3 bulan. That's why kita letakkan terma dan syarat supaya dia tahu apa syarat sebenarnya, supaya dia kalau bila dia nak claim balik dia punya money back guarantee tu, kita boleh tanya balik dia, kita boleh persoalkan balik dia, betul ke you dah buat benda ni semua? Dan kalau betul pun you dah buat, at least dia dah pakai 3 bulan, so memang dah boleh recover balik modal untuk kita bagi dekat dia. Jelas ke jelas? Okay? Alhamdulillah. Okay, so let's go untuk offer powerful ni, tuan-tuan dan puan. Okay, macam mana nak bagi offer powerful? Okay, saya bagi korang based on gambar rajah yang ada pada saya punya screen sekarang ni. Alright, let's say apa yang saya buat is, okay, jujur saya kata most of customer akan pilih package general. Okay, package silver dengan package gold ni saya buat semata-mata untuk mengaburi mata customer. Semata-mata untuk mengaburi mata dia je, supaya saya boleh bagi offer gila dekat dia. Contoh apa yang saya buat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, selalunya saya akan voice dia. Okay. Okay, betul kan? Bisnes ni modal dia serendah RM99, tapi sekarang kita ada offer untuk 30 orang yang terawal. Kita bagi harga RM30 saja seumur hidup. Tuan hanya bayar sekali je seumur hidup, RM30, dan tuan akan dapat semua yang kita senaraikan dalam package general. Tapi kalau tuan buat payment sebelum jam 12 malam ni, kita akan bantu tuan untuk upgrade kepada package silver secara percuma. So dekat situ tuan akan jimat sebanyak RM30. So boleh saya tahu tuan nak buat payment sekarang ke malam ni ya? Nampak tak saya punya offer tu? Lagi sekali. Mungkin ada yang tak dapat tangkap. Alright. Baik tuan, modal asal untuk buat bisnes ni ialah RM99, tapi sekarang kita ada offer untuk 30 orang yang terawal, tuan akan dapat dengan harga RM30 sahaja untuk package general. Dan kita ada offer kalau tuan buat payment sebelum jam 12 tengah malam ni, kita akan bantu untuk upgrade tuan kepada package silver bernilai RM60 secara percuma. So dekat situ tuan dah jimat sebanyak RM30. So boleh saya tahu tuan nak buat payment sekarang ke malam ni ya? Nampak tak? Siapa dapat cara saya closing tu? Macam mana saya gunakan kita punya package, saya potong harga, saya bagi tempoh masa, saya buat terhad, saya bagi dia tawaran gila. Nampak tak? Siapa nampak cara flow dia tu? Angkat tangan. Alright, raise hand. Kan? Okay. Okay, good. Okay, it's okay. Saya ulang semula contoh yang saya bagi. Okay. So saya lagi prefer guna voice tuan-tuan dan puan. Bila kita guna voice, kita lagi mudah nak komunikasi dengan orang tu. Tak perlu nak susah payah fikir nak type apa. Sebab kita dah selalu bercakap dengan orang.
Okay, sebab kadang bila kita type lain, intonasi kita type tu lain, tapi orang baca lain. Benda tu boleh jadi salah faham. That's why saya lagi suka guna voice. Jelas ke jelas? Okay, so lagi sekali saya bagi tahu korang berkenaan offer powerful ni. Okay, macam ni ayat dia. Baik tuan, bisnes ni modal asal dia RM99, tapi sekarang kita ada offer untuk 30 orang yang terawal. Tuan boleh join dengan harga serendah RM30 sahaja untuk package general. Dan kita ada offer kalau tuan buat payment sebelum jam 12 malam ni, kita bantu tuan untuk upgrade kepada package silver bernilai RM60 secara percuma. So dekat situ tuan dah jimat sebanyak RM30. So boleh saya tahu tuan nak buat payment sekarang ke malam ni ya? Nampak tak? Okay, siapa jelas dan faham macam mana nak guna teknik offer powerful ni? Okay, mungkin ada yang tertanya-tanya, apa beza package general dengan package silver ni? Kan saya dah bagi tahu. Benda ni nak mengaburi mata customer je. Okay, sebenarnya dia tak ada beza pun apa yang dia dapat. Jahat kan? Okay, tak. Sebenarnya kita nak mengaburi mata customer supaya dia nampak, dia tahu yang kalau dia buat payment sebelum jam 12 malam, dia nampak value ni. Daripada dia dapat benda yang harga RM30, dia buat payment cepat sikit, dia akan dapat benda yang harga RM60. Walaupun benda tu benda yang sama. Faham ke faham? Alright. Okay, sebab tak kisahlah. Sebab memang saya kata tadi, benda ni untuk mengaburi mata. Okay, saya tak bagi dalam saya punya ayat pun, saya tak suruh dia pilih nak package yang mana. Tak, saya terus offer je package general dan upgrade pada silver kalau dia buat payment sebelum jam 12 malam. Okay, jelas ke jelas? So memang mostly akan ambil package RM30 dan buat payment dengan cepat. Sebab dia tahu bila dia buat payment dengan cepat, dia akan dapat package RM60 walaupun benda yang sama. Okay, jelas ke jelas? Siapa jelas? Siapa rasa dia belajar sesuatu malam ni? Cuba angkat tangan. Raise your hand. Amazing, good. Okay, sebelum saya nak pergi kepada kita punya bonus, saya nak ulang balik kita punya flow macam mana. Alright, izinkan saya pergi dekat kita punya flow tadi. Okay, yang pertama, bila prospek tanya kita, bila prospek PM kita, pastikan kita jawab soalan prospek tu dengan betul. Contoh, okay, let's say prospek PM kata, "Hai, Assalamualaikum, SIM card Tun Wow ni RM berapa ya?" Okay, kita bagi tahu lah. Okay, jangan kalau korang rasa, kalau bila customer dah tanya direct nama tu, bila customer dah tanya direct, benda tu dia nak tahu cepat tau. Okay, jangan buang masa dia untuk korang berkenalan dengan dia sangat. Okay, korang terus je bagi tahu. Baik tuan, harga SIM card ni RM12.5, tuan nak satu ke dua ya? Maaf, okay, jelas tak? Okay, bila customer dah tanya korang soalan, contoh harga berapa, kelebihan apa, korang terus je direct, okay, bagi tahu apa yang dia nak tahu dan pastikan berakhir dengan soalan. Okay, contoh dia tanya, "Tuan, apa kelebihan SIM card Tun Wow ni ya?" Baik tuan, kelebihan SIM card Tun Wow ni is tuan akan dapat percuma hadiah kematian bernilai, elak akan guna perkataan akan. Baik tuan, bila tuan pakai SIM card Tun Wow ni, tuan dapat hadiah kematian bernilai RM2,000 secara percuma dan tuan dapat juga point voucher percuma setiap kali tuan top up. Dan tuan dapat juga data plan viral 89GB unlimited call ke semua rangkaian bernilai RM50 sebulan. So boleh saya tahu tuan nak dapatkan satu ke dua ya? Teruskan je, terus je, direct je. Okay, jangan nak buang masa sangat. Kecuali bila mana dia WhatsApp you guna keyword yang you letak. Kan bila kita post iklan, okay, kita customer comment, prospect comment and kita reply guna link WhatsApp kan. Dan link WhatsApp tu kita letak keyword. Contoh nak 89GB lah, nak SIM card Tun Wow lah kan. Dia hantar keyword tu je. So waktu tu lah baru kita boleh tanya soalan dekat dia. Okay, kita tanyalah, "Hai, Assalamualaikum, nama saya Halim, boleh saya tahu nama tuan apa ya?"
Lepas tu dia dah bagi tahu nama. Lepas dia beritahu nama, kita tanya dia masalah dia. Okey baik tuan, boleh saya tahu tak apa masalah yang tuan hadapi sekarang supaya senang untuk saya bantu tuan selesaikan masalah tuan dengan SIM card tuan wow ni. Jelas ke jelas? So bila kita dah tahu masalah dia, kita bagilah dia solution. Okay, kita bagi dia solution apa? Contoh dia kata masalah dia SIM card dia slow, SIM card yang dia pakai sekarang ni slow, data tak laju. Baik tuan, saya ada solusi yang terbaik untuk tuan, which is dengan SIM card Tuan Wow ni, kelajuan dia 4G plus tuan, which is tak ada speed cap. Dengan RM50 sebulan je, tuan akan dapat 89GB data, unlimited call dengan kelajuan data terpantas 4G plus. So, boleh, So, boleh saya tahu tuan nak satu ke dua ya? Kita akhiri kita punya ayat tu dengan soalan. Alright? And then, contohlah kan, dia nak tanya lagi soalan. Dia macam ragu-ragu. Dia tak yakin lagi. So, kita bagi dia testimoni. Seeing is believing, tuan-tuan dan puan. Seeing is believing and orang akan lebih percaya bila mana orang lain yang bercakap tentang produk tu. Faham tak? Kalau you ada video customer ataupun influencer yang bercakap tentang SIM card Tuan Wow ni, you bagi dekat dia pun boleh. Okay? Biar dia lagi percaya you, biar dia lagi trust dekat you. Okay? Sebab seeing is believing. Bila dia nampak video, dia lagi trust dekat produk tu. Okay? Dan dia akan lebih suka, dia akan lebih mudah untuk percaya bila mana orang lain yang bagi tahu dia SIM card ni bagus. Bukan you as seller bagi tahu dia, tapi orang lain yang bagi tahu melalui testimoni tu. Tak kisahlah video ke, screenshot WhatsApp ke dan sebagainya. Jelas ke jelas? Dan pastikan testimoni tu ada kaitan dengan masalah dia. Jangan bagi testimoni yang tak ada kaitan. Jelas ke jelas? Alright. Dan yang terakhir, kita bagi dia offer powerful seperti mana yang saya share dengan korang tadi. Okay? Dan saya nak bagi bonus dekat korang, handle rejection. Okay. Ramai yang sangkut sebenarnya dekat sini, which is bila customer kata mahal lah SIM card ni RM12.5 ataupun customer kata mahal lah data plan ni RM50, aku punya unlimited. Contoh macam tu kan. Okay, it's okay. You janganlah sedih menangis bujuk katil. No, relax. Okay. Rejection tu biasa. Tapi macam mana kita nak handle? Macam mana kita nak reply balik kepada rejection customer tu. Okay. Senang je tuan-tuan dan puan. First, kita kena setuju dulu dengan apa yang dia kata. Please, jangan terus nak bangkang dia. Contoh dia kata data plan you ni mahal. Okay. Lepas tu you pergi kata, no, tak ada lah, mana ada mahal. Kita punya data plan ni murah tuan-tuan. Contoh macam tu. Jangan. Kita tak suka bila orang bangkang kita. Betul tak? Contoh bila kita bergaduh dengan adik-beradik pun, okay, adik-beradik lawan kata kita balik, kita akan rasa nak lawan balik. Dia marah kita, kita nak marah balik. Betul ke betul? So please, jangan jadikan benda tu berlarutan. So nanti bila you terus bangkang, apa yang akan jadi is dia pun akan bangkang you balik. So apa yang you kena buat is you kena setuju dulu dengan dia. Setuju je dengan apa yang dia cakap. Sebab tu pandangan dia. Setuju je dulu. Okay? Setuju. Lepas tu you gunakan perkataan tapi. Letak tapi dekat tengah. And then selepas tapi tu baru you rationalkan dia balik. Contoh. Dia kata apa contoh? Contoh macam kan saya buat package tu kan, dia kata bukan ke harga SIM card Tuan Wow ni RM10 je, kenapa ni kena bayar sampai RM30? Okay. So apa yang saya akan jawab? Ya tuan, harga SIM card Tuan Wow ni RM10 saja tuan. Tapi sekarang ni kita bagi tuan package di mana bila tuan dapatkan dengan kita, tuan bukan saja dapat SIM card Tuan Wow, tuan dapat SIM card Tuan Wow 1 dan tuan dapat pocketbook dan tuan dapat juga support group untuk agent dan tuan dapat juga coaching group special bernilai RM60 secara percuma dengan harga RM30 tu sahaja tuan. So, boleh saya tahu tuan jelas ke jelas dengan apa yang saya kata ni? Nampak tak? Alright. Siapa nampak cara macam nak handle tu? Contoh lagi lah, saya bagi contoh lagi untuk korang faham. Dia kata bukan ke
tak pun apa soalan yang selalu ditanyakan, contohlah dia kata mahal lah you punya SIM card ni RM12.5, bukan ke sebelum ni, bukan ke ada SIM card yang lagi murah harga RM5 je, contoh macam tu kan. Okay, so apa yang you kena jawab? You setuju dulu. Yes, betul tuan, ada SIM card yang lebih murah dengan harga RM5 saja, tapi SIM card tu tak mampu nak bagi kelebihan-kelebihan yang SIM card kami bagi. Antara kelebihan-kelebihan yang SIM card lain tak mampu nak bagi ialah SIM card kami bagi tuan percuma hairat kematian bernilai RM2,000 tuan. Bayangkan apa-apa terjadi pada tuan, waris atau family tuan boleh claim cash RM2,000 daripada HQ secara percuma. Dan tuan dapat juga point voucher. Tuan boleh gunakan point tu untuk beli belah di 1,800 pasar di seluruh Malaysia tuan. Dan tuan dapat juga nikmati data plan viral 89GB unlimited call RM50 sebulan je tuan. Bayangkan berapa banyak penjimatan tuan dekat situ. Tuan tak perlu nak susah-susah langgan takaful. Tuan tak perlu nak susah-susah keluar duit pergi beli barang. Dah ada point voucher. Dan tuan boleh gunakan lebih banyak internet dan nikmati lebih pengalaman berinternet dengan lebih baik dengan data plan 89GB unlimited call. So, boleh saya tahu tuan nak dapatkan satu ke dua je SIM card ni? Nampak tak? Kita setuju dulu, kita letak tapi and then kita rationalkan dia balik dan pada akhir tu kita bagi dia soalan yang winkan kita. Jelas ke jelas? Alright, so that's all from me. Thank you, dan saya nak ajak korang untuk join saya punya channel Telegram. Korang tekan je t.me/sifuhalim atau search je dekat channel Telegram tu @sifuhalim. Nanti korang akan jumpa. Saya nak ajak korang untuk join channel Telegram saya sebab buat masa ni kami sedang adakan kelas untuk Instagram marketing lah. Tim saya tengah adakan kelas untuk Instagram marketing. So, InsyaAllah kalau korang join, saya akan share dengan korang bila next class untuk Instagram marketing supaya korang boleh join secara percuma. Pastikan korang unmute-kan channel tu, on-kan dia punya notification supaya korang tak terlepas untuk dapatkan info-info penting, video-video saya yang saya buat berkenaan Tunwau. Alright, so that's all from me. Sekian daripada saya Sifu Halim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.